Baca IG. Ini FB masjid. Melayang sedikit di atas permata, merbah berbincang di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, kita bicara. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian anak. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Sebelum kita meneruskan majlis, marilah kita membuka majlis dengan turun kitab Al-Fatihah. Yang dihormati Al-Fadilah Haji Ustazah Muhammad Abdullah selaku penceramah, Ketua Muslimat Masjid Setia Alam Wan Hajah Azizah atau lebih mesra disapa Kak Zahra Al-Karya, serta puan-puan hadirin yang dimuliakan pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di Masjid Setia Alam yang indah ini untuk bersama-sama dalam sesi kuliah Buka Perdana Muslimat sempena bulan Dzulhijjah, bulan haji dan korban yang penuh barakah. Tidak kenal maka tidak cinta. Sebelum mengulas lanjut berkaitan tajuk yang akan disampaikan Ustazah, izinkan saya perkenalkan serba sedikit berkaitan Ustazah. Al-Fadilah Haji Ustazah Muhammad Abdullah merupakan personaliti dakwah terjaya yang aktif di Malaysia, ingin menyampaikan ilmu melalui berbagai media, termasuk media massa, media sosial dan menerusi penulisan buku. Al-Fadilah Ustazah terlibat dalam berbagai kerja amal dan membimbing jemaah dalam ibadah umrah bersama suami tercinta Ustaz Haji Azwan Ali. Beliau yang merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, memiliki tauliah jais, jawi dan pernah dinobatkan sebagai tokoh da'i mukminat Hari Wanita 2022. Tajuk yang akan dikupas oleh Al-Fadilah Ustazah pada hari ini ialah Wanita, Hijrah dan Pengorbanan. Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustazah Muzayyana Abdullah untuk menyampaikan ceramah beliau. Alhamdulillah, Allahumma salli. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih adinda pengerusi majlis pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah, pengerusi muslimat, seluruh ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, guru-guru yang dimuliakan Allah, dan semua muslimat khususnya yang bersama-sama dalam halaqah ilmu pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah. Jadi Fatihah telah dialunkan. Semoga insya-Allah bacaan kita tadi itu menjadi hadiah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khususan kita hadiahkan. Kita juga mendengar baru kematian siapapun saudara kita adalah saudara Islam kita yang sedang jenazahnya diuruskan di Masjid Setia Alam ini, okay? Jadi kabarnya selain majlis ilmu kita ni, ada jenazah yang sedang diuruskan di dalam masjid
kemudian ada majlis nikah. Semua ni adalah kebaikan dan syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena raikan, kita kena doakan dalam kebaikan. Juga seluruh ahli keluarga kita yang telah lebih awal meninggalkan bumi Allah ini, pasti kita rindu sangat dengan mereka, dan kita harapkan pertemuan yang tak mungkin boleh berulang kembali yang damanya di atas muka bumi Allah, tetapi kita pasti akan bertemu di dalam syurganya Allah. Itu pun kalau kita disyurgakan oleh Allah. Maka antara peluang-peluang untuk menuju ke syurga Allah adalah sentiasa berada dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Jadi berniatlah kita insya-Allah sahabat-sahabat muslimat sekalian, kita ini menjadi orang yang mendaftar ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencintai majlis-majlis ilmu seperti ini. Lalu berazamlah kita, ilmu yang kita peroleh ini bukan saja untuk masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ustazah baru sahaja balik daripada TV Al-Hijrah dengan satu tajuk pagi tadi. Begitulah rutin setiap hari Sabtu Ahad, subuh dah berada di TV Al-Hijrah. Kemudian sahabat Jaja menyusun jadual untuk ke mana-mana masjid, tak balik ke rumah. Sebab tu makan dulu. Jadi minta maaf yang belum makan. Kenapa nampak kereta Ustazah dah sampai tapi Ustazahnya tak ada lagi? Jawapannya sebab mereka bawa Ustazah makan dulu. Okay, mana Aci? Penceramah boleh makan, kami yang nak dengar ceramah ni tak makan pula. Kena makanlah kat rumah tadi. InsyaAllah lepas ceramah ada makan. Pun Ustazah pula cakap, mana Aci? Ustazah pula kena rushing balik, ada program lain. Ustazah pula tak makan. Jadi begitulah muslimat dirahmati Allah, semua apa yang kita buat dalam kehidupan ini semata-mata untuk mengharap keredaan Allah. Makan tu jadi ibadah, tidur tu jadi ibadah, masuk dalam tandas pun jadi ibadah kalau kita faham. So nak faham ni di mana? Takkan mungkin datangnya faham. Minta maaf Satu perkara yang sangat jarang berlaku adalah start ceramah minum air. Ini sebab dia bagi nasi hujan panas awal-awal pagi. InsyaAllah sekejap. Dan saya seminggu berada di Nompen Ulang Alik Kampung Cam. Siang hari Masya Allah panasnya, bila tiba lepas asar dia jadi ribut hujan lebat. Pertukaran cuaca itulah sedikit jet lag, orang Jawa kata. Sini banyak orang Jawa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah muslimat dirahmati Allah, niatkan kebaikan. Langkah kaki kita berada dalam kereta, dalam perjalanan ni, seandainya ditakdirkan Allah ada yang dikabarkan si Fulan tu Ustazah on the way ke majlis ilmu tadi telah kembali ke rahmatullah. Perginya mereka ke medan ilmu tu seperti seorang yang menuju ke medan jihad. Berada dalam majlis ilmu, keluar daripada TV Al-Hijrah tadi, Ustazah berselisih dengan Ustaz Hanafiah. Kan Ustaz Hanafiah yang diviralkan satu ketika dulu kanser dah tahap 4, teruk sangat-sangat dah. Dan ketika beliau teruk itu pun masih lagi berceramah, mengatakan sebab ramai orang marah saya ceramah, tapi orang tak tahu cita-cita saya nak mati tengah berceramah, dia kata. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah-mudahan kalau itu baik di sisi Allah, mudah-mudahan Allah meredai dan Allah memakbulkan doanya. Sebab kita berada di sini lebih baik matinya itu berbanding kita berada di luar majlis ilmu ataupun di luar rumah Allah. Kemudian kita balik. Kita balik dengan satu azam. Contoh Ustazah Muzayyanah ke mana-mana kadang-kadang macam pagi tadi tu diberi tajuk tentang dengki kan di TV Al-Hijrah. Berazam dia nak buang, nak hidupkan hati, nak balik bertemu Allah dengan hati yang sangat bersih. Maka ingat mati, terbunuhlah segala rasa dengki dan benci pada orang. Tapi ujian Allah yang datang pada kita ni, baru berazam pagi tadi, belum sempat malam dah ada sesuatu yang buka Facebook, aku memang dengki, sungguh sakit hati sungguh dengan orang ni. Kita manusia biasa, akui saja. Tapi ilmu subhanallah sangat memandu. Ya Allah, tadi baru jumpa ayat Quran ni sekian. Baru jumpa hadis Nabi ni. Aku ni nak masuk syurga ikut siapa? Ikut ketua kampung, ikut pengerusi masjid, belum tentu syurga. Tapi kita nak masuk syurga ikut Nabi. Maka Nabi tu sirah, cara kehidupannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah subhanallah,
Macam mana kita nak sebut? Pelik sungguh, orang buat jahat kat dia, dia tetap bagi kebaikan. Jadi inilah Fatihah yang dialunkan tadi. Dalam baca 7 ayat tu, kalau Ustazah Zai, macam-macam doa, hajat, cita-cita, mentol-mentol kat kepala ni keluar. Subhanallah. Itu dia jadi panjang mukadimah tu, sebab kita tak baca Fatihah tu, Ustazah yang mengarahkan. Saya cemburu kalau MC kata kita mulakan dengan Al-Fatihah. Saya sangat cemburu. Kalau boleh rasa macam nak marah. Siapa pula dia baca Fatihah tu? Saya nak baca dengan jemaah. Kan, jangan kecil hati pula. Sebenarnya dalam gurauan tu, mesej yang Ustazah nak sampaikan adalah rugi kalau kita tak mengajak orang pada kebaikan. Jadi dia dah dapat pahala dulu sebelum Ustazah dapat pahala. Jadi kita berebut-rebut untuk tamak berpahala begitu. Jadi disebabkan Ustazah tak dapat Fatihah itu berkali-kali pun tak mengapa, sahabat-sahabat kita baca secara sir pelan je tadi. Tapi sekarang jom sama-sama kita menadah tangan untuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kuat sikit, ramai ni. Assalamualaikum. Inilah indahnya Islam. Dengan bagi salam tu saja sudah merupakan satu doa. Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kamu. Sunat kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Sejahtera juga ke atasmu dan rahmat Allah ke atasmu. Kalau Ustazah Assalamualaikum warahmatullah, sunat kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tambah lagi satu doa. Kalau Ustazah bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang kata cukup dah takat tu kan, banyak tak ceramah pula sekali kan. Atau ada pula waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, ampunan Allah, pengampunan Allah kepadamu. Subhanallah. Nampak tak cantik ni Islam? Bukan hai, good morning, kan yang good morningnya saja, nanti eveningnya saja yang good. Tapi kita nak good daripada dunia sampai akhirat. Bukan salah berbahasa lain selain daripada bahasa Arab, tak salah, itu yang boleh kita jiwai. Tapi kita kena faham kenapa kita disuruh ucap demikian. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, homework yang pertama, belum lagi start ceramah ada homework dah. Tolong pastikan kita balik ke rumah nanti kita biasa memberi salam. Tolong sebab ada orang yang dah menadah ilmu bertahun-tahun, dia mengaku pada Ustazah, ya Allah Ustazah, dulu saya rasa macam kelakar je masuk rumah sendiri nak bagi salam. Dulu dia kata, sekarang bila dah faham dalam majlis ilmu, nak masuk rumah kita mesti ada salam. Kan sampai diajarkan kalau rumah tu tak ada siapa-siapa pun disuruh sebut Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bukankah itu kita baca dalam doa iftitah kita Ustazah? Makna kita mengucapkan sejahtera kepada siapa sahaja. Sebab dalam rumah kita saat kita tinggalkan, apatah lagi berhari-hari kita tinggalkan, ada makhluk yang kita tak nampak sedang menumpang di situ. Jadi kalau kita masuk di dalamnya, kita hanya nak kalau yang berada dalam tu, kalau ada jin pun biar jin Islam, kalau ada makhluk pun biar makhluk yang sedang mentaati Allah, yang as-salihin. Jangan yang duduk dalam tu makhluk yang boleh mudarat pada aku. Jangan yang masuk dalam tu makhluk yang kita tak nampak tapi boleh membinasakan kita, memporak-perandakan rumah tangga kita. Apatah lagi kalau dalam tu memang ada makhluk yang boleh menjawab. Termasuklah budak kecil. Kita balik, ada budak kecil, anak kita tengah menonton TV. Assalamualaikum. Dia sibuk dengan TV kan. Anak ibu dengar tak ibu dah balik ni? Jawab dulu. Tolong pandang ibu dulu, jawab dulu. Latih. Kenapa kena bagi salam? Ibu buang tabiat ke? Tak pernah masuk rumah bagi salam. Kan sahabat-sahabat rahmat Allah, bagi tahu sebab di situ ada doa, ada kasih sayang. Sejahtera ke atas kamu, sejahtera juga ke atas ibu. Cuma kita baca dalam bahasa yang berbeza. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, alangkah indahnya sahabat-sahabat. Ada kesejahteraan
keutamaan bagi ahli yang baru masuk ke dalam rumah, bagi orang yang menjawab di dalam rumah. Jadi ini homework yang pertama, ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau balik lagi kita bagi salam, suami pandang atas bawah, kecil besar dia pandang kita, bagi tahu kita ubah bang. Sebab tajuk hari ini adalah wanita, hijrah dan pengorbanan. Betul? Subhanallah. Naik hafal tu kan? Sebab apa? Sebab semalam saya di Surau Puncak Jalil. Tajuknya wanita, pengorbanan dan ketaatan. Macam itulah lebih kurang. Jadi saya sebut besok saya nak ceramah di Masjid Setia Alam. Depa bagi saya tajuk wanita, hijrah dan pengorbanan. Bincang dulu ke apa ni orang Puncak Jalil dengan Setia Alam? Tak ada kena mengena ustazah. Rupanya sebab ini adalah bulan Zulhijjah. Masih lagi Zulhijjah kan? Yang terlibat dengan ibadah korban. Bila kita cerita tentang korban, muslimat dirahmati Allah, sebab ini bicara tentang wanita ni, tentang kita. Ada juga muslimin yang mendengar, sahabat-sahabat pertanian dalam talian. Tapi bila sebut wanita, tak payah kita definisikan mengikut bahasa kamus dewan dan sebagainya. Sebab semua kita orang dewasa yang bukan nak jawab SPM hujung tahun ni pun. Bukan kita nak buat karangan bahasa Melayu. Cukuplah siapa wanita yang dimaksudkan dalam poster yang kita baca dalam tajuk tu adalah bercerita tentang kita. Sebab banyak kita bercakap, baca satu artikel, tajuk yang begitu hebat, berita di mana-mana hari-hari kita mendengar, membaca media sosial dan sebagainya. Kita tak rasa ayat tu sedang tuju pada kita. Ni kalau aku tag si Fulan ni memang padanlah muka dia. Kalau nak kenakan orang nombor 1, sahabat-sahabat rahmati Allah. Bila dengar ceramah ustaz-ustaz cerita, tiba-tiba keluar nama Facebook suami kita. Kan ustazah tengah ceramah ni, pahala kakak ni duk tag suami dia. Lepas tu nanti keluar pula messenger. Lepas ceramah 1 jam, 1 jam setengah tu, makasih ustazah bagi tajuk tentang marah. Saya dah tag dah suami saya. Tak pasal-pasal ustazah daripada tak tahu suami dia pemarah jadi tahu. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan niat yang pertama untuk ubah orang. Kita takkan mampu untuk mengubah orang. Kita dipilih oleh Allah berada dalam majlis ilmu ni untuk tengok ke dalam diri kita. Sebab tu makin lama kita belajar, makin terasa jahilnya diri sepatutnya. Makin lama Ustazah Zai dalam kerja dakwah lebih 20 tahun, makin kenal aku bukan mengajar ni sebenarnya ya Allah. Makin ramai jumpa orang, makin banyak aku belajar ya Allah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Makin banyak. Dulu tak tahu bagaimana seorang isteri, contoh semalam, seorang ibu yang melahirkan anak sihat sempurna, tiba-tiba usia 4 bulan, muntah-muntah, doktor kata otak oksigen tak sampai ke otak, otak semakin mengecut, dan sampai sekarang usia anak dah 9 tahun, berada di kalangan orang kurang upaya. Kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan orang yang tak sembahyang, orang yang tak tutup aurat yang kau uji macam tu? Kenapa aku? Biasa saja seorang manusia bertanya macam tu. Tapi dengan ilmu, dengan ujian yang Allah berikan pada saya ustazah, saya semakin faham. Ketika usia anak tu 2 tahun, Allah rezekikan berlimpah-limpah rezeki sejak diuji dengan anak begitu. Berjaya bawa ibu, ayah, anak syurga ni pergi masuk ke dalam raudah. Susah kan ustazah nak masuk dalam raudah, orang berebut-rebut. Tapi polis Arab ni boleh panggil ahli syurga. Dia tak sebut jannah. Dia cakap Melayu, tunjuk anak saya ni ustazah syurga. Dia tanya dengan dalam bahasa isyarat. Saya tak pandai bahasa Arab ustazah. Datang berapa orang? Ditunjuklah mak dia, ditunjuk kakak dia. Semua dipilih masuk ke laluan khas. Boleh duduk berlama-lamaan solat hanya kerana saya bawa seorang anak syurga. Ya Allah ustazah, barulah mengajar hati saya. Patutlah Allah hadiahkan anak seperti ini kepada saya. Saya kena redha dulu. Saya kena terima dulu. Seawal usianya 2 tahun, saya paksa hati saya untuk redha, untuk terima. Hari ini ustazah, saya sangat bahagia diuji dengan anak yang begitu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Maknanya diuji bentuk apa pun, kita pun tak sanggup kalau diuji seperti ibu tersebut. Tapi semua kita ada ujian kan, wahai wanita, semua kita ada ujian. Kan ada orang nak angkat tangan hari ni, oh saya okey ustazah, umur 50 tahun tak ada ujian, okey-okey saja. Kemain lagi sahabat-sahabat rahmati Allah. Dan saya kan setia alam kan. Jadi saya memang tak ada ujian, okey-okey saja. Ustazah ceramah siapa ni ujian-ujiannya?
Kalau dia datang pada ustazah, sebab saya pernah buat kertas A4 tu, saya kecil kan, minta semua dapat seorang satu helai kertas kecil tu, tuliskan ujian yang berlaku dalam hidup. Yang paling tak boleh lupa, jangan panjang sangat sebab kertas tu kecil. Mulalah masa usia saya 30 tahun, suami saya meninggal tiba-tiba, macam-macam kan dalam tu. Ada satu kertas datang kosong. Jadi saya kata, boleh tak kalau saya nak jumpa orang yang kertas ni kosong, dia terlampau banyak sampai tak tertulis, atau memang betul dia tak ada ujian? Dia datang, muslimat dirahmati Allah, memang tak ada ujian ustazah, alhamdulillah, everything okay. Ustazah pandang atas bawah dah, biar betul dia ni pangkat kakak aku dah ni, mustahil tak ada ujian dalam hidup. Maksudnya muslimat, dia diuji bukan dalam bentuk musibah, tapi dia diuji dalam bentuk nikmat. Ujian apa ustazah? Suami alhamdulillah okey, anak-anak everything semua okey ustazah. Cemburu tak kita melihat manusia macam ni? Sejujurnya kita cemburu, tapi itu hubungan kita di dunia dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Sahabat, hidup di dunia pasti binasa, fana, pasti binasa. Kalau kita bagi tahu otak kita set begitu, apa sangat yang kita dapat kat dunia ni? Dia tidak mendapat ujian dalam bentuk musibah kah? Seandainya dia diuji dalam bentuk nikmat, tetapi dia tidak faham bagaimana ketika Allah mempercontohkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, diuji dalam bentuk nikmat, bukan kerajaan manusia sahaja miliknya, tapi para binatang, makhluk-makhluk yang melata, semua di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bila dijulang, diangkat, dipuji, subhanallah, apa yang keluar di lisannya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan. Apa yang Allah beri kepada aku, Allah nak test je aku ni orang yang beriman ataupun aku kufur kepada Allah. Jadi dia faham apa maksud ustazah panggil. Tujuan begitu muslimat, musibah pun ujian, nikmat pun ujian. Maka lisan Nabi SAW mengeluarkan kalimah ajaban, ajaib sungguh, takjub aku dengan orang beriman ni. Bila diberi nikmat dia bersyukur, bila diberi musibah dia bersabar. Jadi bagi orang beriman, subhanallah, apa saja yang berlaku dalam hidup dia, biasakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Sebab tu bila ustazah pimpin solat tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah, mensucikan Allah, alhamdulillah, berterima kasih, memuji Allah. Saat lisan kita dalam solat, kita tak boleh ulang sebut apa sahaja perkataan, termasuk orang bagi salam kita jawab waalaikumsalam. Dalam solat batal, sebab kita ada hubungan dengan makhluk, sedangkan ketika itu kita sedang berhubung dengan Al-Khaliq, itulah Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tapi ustazah mengajak ketika lisan kita menyebutkan alhamdulillah, cuba kenang seluruh fasa kehidupan kita. 20 tahun pertama, 40 tahun, 60 tahun yang ibu-ibu kita ni, macam mimpi aku boleh hidup sampai sekarang ni. Betul kan? Ada orang aksiden, keretanya rosak habis, orang keliling tengok ni mati dah orang dalam ni, tengok elok je merangkak keluar sihat walafiat. Ada orang dalam fasa Covid 2 bulan duduk ICU, sahabat, doktor kata tak ada harapan. Sekarang boleh tanam pokok bunga lagi dekat rumah, angkat pasu sana sini. Tapi orang yang baru sesak nafas sikit, ditakdirkan Allah meninggal dunia tanpa boleh dilihat, disentuh orang tersayang ini oleh isterinya, oleh anak-anaknya. Siapa yang pilih hidup begitu? Kita tak ada pilihan. Sahabat-sahabat, Allah yang tentukan. Maka apabila kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, kita yakin kita akan bertemu lagi dengan kehidupan yang pasti tidak ada mati-matinya, itulah hari akhirat. Jadi wanita, boleh tak kalau ustazah sebut begini, kita takkan jadi wanita hebat dan kuat selagi mana kita tak kenal Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat, Allah segala-galanya. Subhanallah. Sebab mulut je kata kenal, mulut je kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Mulut je dalam solat baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu kan surah favorite ke orang setia alam. Tak, kami baca paling pendek pun surah Baqarah saja rakaat pertama. Subhanallah, itu surah favorite kita.
tapi Masya Allah tak mengakui bahawa Allah itu Esa Tunggal. Kita lebih memandang kakak aku, kalau aku cerita kat dia, dia peluk aku, dakap aku, dia bantu segera, tak ada duit RM50 masa tu juga bagi. Kita rasa dah besar sangat dah pertolongan kakak kita, suami kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, BFF kita. Tapi cuba hari-hari, Kak Long, aku tak ada duit ni, kasihlah hari bulan dia hempuknya kita sahabat. Kau ni sihat walafiat, asyik kerja minta duit je. Muak aku tengok. Sebab dia manusia yang meminta kepada manusia. Kita punya sifat sahabat-sahabat yang sama semua kita. Kan sekali dua bolehlah kita tolong, muslimat dirahmati Allah. Tapi mata kita nampak dia sihat, kita pun bersusah payah nak dapatkan RM50, dia boleh senang hulur tangan minta kat kita. Memang kita tak boleh terima. Tapi Allah, lagi kita minta, lagi merayu, meratap, merintih, Allah rasa lazatnya. Sebab tu pernah ditanya orang seperti Fir'aun, wahai Allah, minta pagi belum petang lagi kau bahagi dah wahai Allah. Allah menyampah dengan suara orang macam Fir'aun yang sangat bermaksiat. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang paling tinggi kepada semua kamu. Mengaku diri sebagai Tuhan ni manusia yang super ego, bongkar. Baru mempunyai kerajaan Mesir yang begitu hebat, dia rasa kehebatan itu daripada dirinya sebagai raja ketika itu. La, Allah yang maha raja. Kemudian kita sebut Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah tempat memohon segala hajat. Itu maksudnya ibu-ibu dirahmati Allah. Kita selalu baca waktu kita berme time dengan Allah dalam tahajud kita. Tanyalah ustaz-ustaz mana rakaat pertama baca apa ustaz? Ayatul Kursi. Rakaat kedua baca apa ustaz? Suratul Kafirun. Atau rakaat pertama apa ustaz? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Alah ustaz, asyik Al-Ikhlas je, bagilah surah panjang sikit. Kemain lagi sahabat rahmat Allah. Sebab nak bagi mudah istiqamah setiap malam, bukan hanya ketika kita ada masalah besar baru kita nak membesarkan Allah. Cari Allah saat kita senang, saat kita dapat nikmat yang besar. Allah takkan tinggalkan kita saat kita dapat kesusahan. Berapa ramai orang yang hanya mencari Allah, mengakui Allah maha besar saat dia ada masalah besar. Saat dia dapat nikmat besar, dia terlupa. Sebaiklah kau bagi projek tu kat aku, sebaiklah, kalau tidak sebaik. Terlupa bahawa rezeki tu Allah Ar-Razzaq yang memberikan. Apa yang hasil aku dapat ni nak kongsi di jalan Allah. Siapa yang Allah tumpangkan rezekinya dalam kantong rezeki aku ni Allah. Sebab itu kalimah infak di jalan Allah, untuk kita membelanjakan harta kita ke jalan-jalan Allah. Sahabat muslimat dirahmati Allah, kita mengaku dengan lisan bahawa Allah tempat bersandar. Ini wanita. Tapi terkadang kita rasa hidup kita dah hilang segala. Dulu suami sayang saya ustazah, sekarang sayangnya dah berpindah kepada orang lain. Bohong tak sedih. Sebab nama kita dalam surat nikah tu yang ada sebagai isterinya yang dulu diijab kabulkan kita dengan dia. Bohong tak sedih. Sebab ini naluri yang Allah beri kepada kita. Tapi jangan berlama-lamaan dalam sedih. Sebab Allah ambil dia daripada kita, sahabat-sahabat. Rupanya itu tempoh Allah beri pinjam kepada kita. Saat Allah nak mengambil semula dengan pelbagai cara, syukur masih ada di atas muka bumi Allah. Kalau sudah berada di dalam tanah, dia dah tak boleh mengapa-apakan kita lagi dah. Bahkan kita yang akan mendoakan dia, kalau hati ini masih sudi untuk mendoakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita biasa sahaja kehilangan kasih daripada seorang anak yang kita tumpahkan seluruh kasih kita kepadanya. Tumpah darah kita beberapa tahun lepas. Sakit, sepertinya putus sebahagian urat kita. Sakit ustazah. Tapi sekali dia tengking saya, sakitnya luar biasa ustazah. Macam-macam saya buat. Saya sakit kerana dia, saya penat kerana dia ustazah, saya berkorban apa saja. Tapi baru boleh bertingkah sikit, dapat gaji pertama dah boleh mula tinggi suara pada saya. Saya rasa sakitnya lebih sakit daripada ketika dia keluar daripada perut saya dulu ustazah. Ini biasa ibu-ibu dirahmati Allah. Biasa ustazah kata. Derhakanya anak tu luar biasa.
Ibu-ibu dirahmati Allah, sebelum kita melihat orang-orang yang menderhakai kita, berapa acap kali kita menderhakai Allah, wahai para wanita. Banyakkan istighfar dalam sedih kita, banyakkan bersujud panjang dan bertaubat dalam kecewa kita, sebab kita yakin Allah tak pernah tinggalkan kita. Allahus Samad. Itu para alimin, arifin, orang-orang yang faham kalimah Allahus Samad dalam salat. Bila dia baca kalimah ni mengalir air mata, sebab suara dia jadikan zikir Allahus Samad, Allahus Samad. Kenapa sahabat? Sebab Allah bukan tak tahu, kan? Tak payah aku cerita pada jiran tetangga, tak payah tulis kat media sosial. Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Allah tempat aku bersandar, Allah tempat aku memohon hajat. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, Allah tu tak diperanakkan. Kita kahwin tak ada anak, sedih melampau. Saya tak sama macam orang lain, ustazah. Kahwin tapi kenapa Allah tak bagi zuriat, sedangkan doktor kata saya suami isteri normal. Sahabat, biasa sahaja manusia cenderung daripada perkahwinan yang sah, yang halal, perlukan zuriat. Sebab kita tak sama dengan Allah. Allah lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakkan. Kalau ada agama yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya pasangan, itu bukan agama Islam. Innad din indallahil Islam. Allah tak beranak, tak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tak boleh disetarakan, disekufukan dengan apa jua pun. Sebab tu kalau kita mendapat pertolongan daripada mana-mana makhluk, kita seperti menyamakan makhluk itu dengan Al-Khaliq. Kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Sebab Allah tak boleh disetarakan, disekufukan, disamakan dengan apa jua pun. Kenapa dalam minda wanita pada awal pagi ini saya sebut tentang suratul Ikhlas? Sebab saya nak bagi tahu muslimat dirahmati Allah, tanpa kekuatan akidah yang jitu dalam hati kita, kita mudah menyalahkan takdir. Kita mudah bertanya, kenapa aku ya Allah? Wanita kena faham, semua kita dalam hidup ini wajib untuk hijrah. Wajib untuk hijrah. Kenapa wajib untuk hijrah? Kita rasa macam baru kemarin kita berusia kanak-kanak. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Tiba-tiba kita masuk madrasah, kita dah hantar ke sekolah asrama, kita keluar, mak ayah kita pun kadang tak nampak perbezaan, perubahan kita sebagai remaja. Cenderung kita ke arah mana? Balik asrama anak saya, ustazah, alhamdulillah tak pernah keluar bilik lah, tak pernah bergaul dengan siapa-siapa pun. Kawan dia kalau datang, ustazah, perempuan, semua perempuan, alhamdulillah. Kan lepas seorang, balik seorang. Tapi yang seorang tu memang BFF dia sungguh lah. 3 hari 3 malam duduk dalam bilik tu lah, tak ada buat apa. Hati-hati ibu-ibu dirahmati Allah, hati-hati. Kalau dia bagi tahu kita dia cenderung dengan seorang lelaki pada usia 15-16 tahun, itu biasa. Kita pernah lalui dulu. Faham ya? Kita pernah muda. Alhamdulillah anak ibu dah punya rasa yang macam ni. Tapi ingat, lelaki dengan perempuan berdua, tengah-tengahnya adalah iblis. Kamu cakap tak buat apa, tapi iblis merancang macam-macam supaya kamu boleh terbuat macam-macam. Jangan kata tak buat apa-apa. Ya Allah ustazah, tunang anak saya tu bakal ustaz tu, serban tebal baru balik pada Mesir tu ustazah. Saya nak pergi beli barang dapur, tinggallah dia berdua-duaan. Tu buat apa tu kat dalam tu? Solat panjang ustazah dalam bilik, jadi imam berjemaah. Ustaz kot tak kau nak buat apa-apa. Sahabat, Allah dan Nabi yang kata tak ada dua makhluk lain jantina berdua-duaan kecuali tengah-tengahnya adalah iblis. Jangan izinkan suasana itu berlaku. Walaupun bos kita kata yang kena stay hari ni awak dengan ni, 2 je bos, kenalah seorang lagi bos. Kan kita yang kena tetapkan. Sebab apa? Sebab dalam satu bangunan, satu bilik kecil, kita bersetuju untuk berdua-duaan dengan suami orang, dengan lelaki yang bukan mahram kita, walaupun tu arahan bos. Bos tambah seorang lagi, tak pun kita pujuk kawan kita tu, alang kau bukan ada anak bini kat rumah pun, kau duduklah stay dengan aku kat sini. Takkan aku nak berdua je dengan dia. Kita ada hak, ini agama kita. Sahabat dirahmati Allah. Sebab kita boleh kata sekali tak buat apa-apa, 2 kali tak buat apa-apa, kali ketiga, kali keempat, iblis sangat-sangat licik. Ini antara lelaki dan perempuan. Tapi kalau jantina yang sama, anak kita lelaki, rapat dengan kawannya lelaki, tak pernah bergaul dengan perempuan, jangan kata super soleh sangat.
Minta maaf ibu-ibu, saya bukan nak mengajak untuk kita bersangka buruk, tetapi berhati-hati. Okey, berhati-hati. Biasa saja diadukan dalam kehidupan saya sebagai pendakwah di Selangor, apatah lagi kalau seluruh Malaysia ini sahabat-sahabat dirahmati Allah rosak. Seorang doktor contoh, ini kisah benar. Kita ibu, emosi kita terlampau menjangkau sebelum sampai ke zaman itu. Jadi jadikan ini sebagai satu pelajaran. Contoh, balik daripada Mesir, dua-dua doktor, seorang di Penang, seorang di hospital besar KL. Sahabat-sahabat rahmat Allah, setahun ulang alik PJJ. Jadi mula dah keluarga bertanya-tanya, bila nak dapat baby, bila nak dapat baby. Biasalah kan orang tak kahwin sibuk tanya bila nak kahwin, dah kahwin sibuk tanya bila nak beranak. Kita jawab je dah tak mengandung lagi, bila nak beranak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi setahun ni orang sibuk tanya. Satu hari dia nak buat surprise pada suami dia. Ada kunci apartmen di Penang. Masuk rumah, rupa-rupanya suaminya sedang bersekedudukan dengan lelaki lain. Sahabat, keluarga dengar seorang yang terpelajar, hebat, faham agama, kalau doktor balik daripada Mesir ni, sahabat dirahmati Allah, takkan dia tak tahu benda ni ustazah, hubungan jenis yang berdosa di sisi Allah. Isteri nampak sendiri, merayu kepada isteri, abang sayangkan awak. Tapi abang tak boleh lupakan ex-girlfriend abang ni masa zaman sekolah dulu, sahabat. Jadi duduk jauh dengan isteri ni rasa bahagia sangat. Menangislah sang isteri jumpa dengan ustazah, dengan maknya sekali. Maknya pun anak murid ustazah, anaknya pun anak murid ustazah. Jadi bersembang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak sangka ustazah keluar daripada seorang perempuan, isteri, sahabat, kalau dia sedang bersekedudukan dengan orang perempuan. Saya tak heran ustazah, saya tak pelik. Dalam hati ustazah kata, yuku, berapa ramai orang perempuan nangis ustazah, suami saya ada girlfriend lain, kan sahabat. Sebab kita tak berada dalam kasut orang tu. Tapi kita mencabar-cabar Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aku rasa kalau aku diuji setakat macam kau tu, aku tak kisah, okey je, biasalah suami ada girlfriend lain. Tapi laki aku ni ada lelaki lain. Kau rasa? Faham sahabat? Jawapannya sebab kita tidak berhati-hati. Jadi raikan anak kita yang lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki, tapi ajar bagaimana untuk melampiaskan nafsu dengan cara yang Islam kehendaki. Bukan sekarang nak berdua-duaan ni. Nanti kamu dah cukup segala, ilmu dah ada, dah lengkap, dah boleh jadi imam di hadapan isteri, kamu nikahlah dengan perempuan tu. Masa tu nak pandang mata, nak pegang tangan, hatta nak duduk berdua-duaan tanpa seurat benang pun, semuanya menjadi ibadah pada kamu. Ajarkan anak-anak kita begitu. Jangan asal cerita je tanda dah suka pada lelaki, pada perempuan, kita gatai kecil-kecil dah nak kahwin. Kan sahabat? Sedangkan kita pernah melalui fasa itu. Kita raikan. Sebab itu normal ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi penghijrahan ini kadang-kadang kita nampak dari segi jasadnya, dari segi tempat tinggalnya. Berapa ramai ibu-ibu yang hantar anak ke asrama sebulan tak lalu makan, kan ibu-ibu dirahmati Allah? Asal nampak peha ayam je nangis, nampak peha ayam je nangis. Pasal apa? Anak kita makan ikan jaket je kat asrama bang. Saya nampak peha ayam ni teringat dia punya favourite dia kan bang. Tak lalu muslimat makan nasi berlaukkan air mata. Macam mana anak tu nak tenang belajar dekat asrama? Sebab dia okey je sebenarnya, sahabat dirahmati Allah. Tetapi kita yang kalau cikgu bully dia macam mana bang? Kalau senior bully sekarang kan macam-macam kat media sosial. Itu sebab kalau-kalaunya terlalu banyak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isterinya dan anak kecilnya di tanah gersang, ingat Ismail tak ada rasa resah ke? Tak ada rasa susah ke? Tapi sebab dia tahu ini perintah Allah. Dan isteri yang ditarbiah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ke ni bang? Kalau perintah Allah, Allah takkan biarkan aku dan anak kecilku dalam keadaan kebuluran, kelaparan. Sebab yang memberi rezeki melalui tangan suami, duk bank in duit tiap bulan kat kita, sahabat, itu alat je. Tapi Allah Ar-Razzaq yang mengaturkan rezeki untuk suami kita, menggerakkan hatinya untuk menafkahi kita. Allah. Jadi kita minta dengan Allah. Ketika pulang semula menziarahi isteri dan anak di bumi Makkah, yang didoakan bumi Makkah adalah bumi barakah.
oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, datang pula perintah anak yang sudah dibangga-banggakan ni untuk disembelih. Kalau kita, dia betul ke Allah tu Maha Penyayang? Kenapa anak yang aku sayang disuruh sembelih pula? Kan sudah muncul ragu-ragu di hati Ibrahim, tapi tidak berlaku kepada Nabi Ibrahim. Walaupun digugat kesetiaan dan kejujuran itu kepada Allah Rabbul Jalil. Dia bisik dekat Ibrahim ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu ada ibadah melontar. Sebenarnya simboliknya kau ni duk kacau sangat dengan aku ni. Tak payah ambil batu besar sampai angkut kerana hempuk kat situ. Kau dulu yang kacau bapak aku supaya aku bersangka-sangka dengan Allah kan? Tak, batu kecil je. Sebesar biji kacang kat Muzdalifah tu sahabat. Kalau kita mencari, tabung haji suruh bawa apa? Lampu suluh kan? Sebab takut terpilih tai unta, bukan terpilih batu. Maknanya sekecil itu saja. Kan simboliknya untuk melontari. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada ulama yang tidak bersetuju kata melontar itu adalah melontar iblis. Sebab yang sedang kita lontar adalah nafsu kita sendiri sebenarnya. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, jadi pada fasa itu Nabi Ibrahim hanya yakin kalau ini perintah Allah. Tak boleh sembunyi, anak mesti tahu, isteri mesti tahu. Jadi anak yang telah ditarbiah dengan mengenal Tuhannya, macam ada benda je ayah nak cakap ni, cakap abang. Kan perbincangan, diskusi itu perlu. Jangan bila anak bertanya kau tahu apa, kau budak lagi. Terkadang Allah hantarkan malaikatnya melalui lisan anak-anak kita. Sebab kita hantar dia berpendidikan. Tak salah untuk dia mentarbiah, menegur kesilapan ibu dan ayah yang sudah tergelincir hubungannya melalui Quran dan Sunnah. Faham ya ibu ayah? Jadi ibu ayah sekalian, berterima kasih kalau anak dah balik daripada madrasah, kadang tak cakap apa pun, tiba-tiba dengar dia baca Quran kuat kat bilik sebelah. Ya Allah, malunya. Umur baru belasan tahun, lepas sembahyang subuh tak tidur, dia baca Quran dulu. Aku ni dah tua bangka macam ni tak baca Quran lepas sembahyang subuh. Itu sebenarnya tarbiyah yang sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, malaikat yang Allah hantarkan masuk ke dalam rumah kita. Subhanallah. Sebab tu jangan memperlekeh teguran. Hati yang sihat adalah hati yang suka mendengar nasihat. Jadi Nabi Ibrahim bercerita kepada puteranya Ismail, kalau ini perintah Allah, ibarat bahasanya, teruskanlah, engkau akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar, wahai ayah. Masya Allah. Dengan sabar sahabat-sahabat, hijrah ke mana pun Allah rezekikan kita, Allah hantarkan. Di sini mesti ada isteri-isteri polis, isteri-isteri askar yang suaminya kerja di tengah laut 4 bulan 3 bulan sekali baru balik. Allah ustazah, mujahadah sungguh. Tak payah ceritalah ibu-ibu dirahmati Allah kan. Saya dah bertemu dah dengan kelompok-kelompok macam tu. Ya Allah kak, hebatnya. Lepas tu kak buat apa? Sebab kena tinggal selalulah saya ni pandai masak ustazah. Macam-macam kursus dia ajar. Daripada tak pandai buat roti, boleh buat roti. Orang yang positif sahabat dirahmati Allah. Daripada tak reti nak buat beg dengan benang kait ni, saya reti siap boleh meniaga ustazah. Dah tak ada apa nak tunggu suami balik petang-petang 4 bulan sekali baru balik. Orang yang positif memanfaatkan masanya. Tapi ada juga, kenapalah aku dulu kahwin dengan orang macam tu, saya kena tinggal je kan sahabat. Akhirnya dia menyalahkan diri, menyalahkan Allah yang mentakdirkan kehidupannya demikian. Bukankah ketika kita bersetuju untuk menjadi isterinya dulu sudah ada diskusi sepatutnya? Jadi kalau kita dah faham, kita menjadi isteri untuk dibegitukan, dibeginikan sahabat, kita akan setia sampai ke hujung hayat. Bila kita berjanji untuk taat setia, sebab taat ni memang penat. Memang penat. Kita yang besarkan anak-anak ustazah, memanglah dia hantar duit tiap bulan. Tak penat sangat kat kalau hantar duit tiap bulan tu. Yang paling penat yang langsung tak hantar duit. Kita besarkan segala-gala. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ibu-ibu yang kuat, positif mindanya, Masya Allah, memandang kekurangan ini sebagai satu kelebihan. Saya dah bertemu dengan ramai ibu-ibu. Yang paling saya cemburu seorang ibu tua duduk dalam mahliga yang begitu besar. Subhanallah. Saya kata, ibu dekat mana? Biasalah ustazah, permaisuri tu duduk kat bilik lah, apa lagi. Permaisuri dipanggil mak dia sahabat. Saya pun pergi salam sembang-sembang. Saya suka sembang dengan orang tua-tua ni. Sebab banyak ilmu kita boleh dapat. Ilmu yang tak belajar di universiti.
Jadi alamak cik, makanan pun sampai dalam bilik. Memang betul permaisuri ni cik. Bibi masak lain muslimat. Bibi untuk uruskan mak pergi hospital lain. Subhanallah, memang anaknya kaya raya sungguh. Okay, jadi dia belik-belik, gelang-gelang. Ni ustazah ni bukan gelang ni sahabat rahmat Allah. Gelang sampai dekat lengan, gelang ustazah ni. Dia gelang sungguh, besar-besar sungguh. Rantai hebat kan sahabat rahmat Allah. Wah cik, betul-betul permaisuri ni. Dulu tak merasalah semua ni ustazah. Sekarang kalau tengok je kat Facebook tu, nanti anak tanya, nak tukar ke mak? Boleh. Mak nak yang macam mana? Pilih je. Subhanallah, bahasa disebut muslimat. Belum syurga ustazah, belum syurga. Tapi saya dah dapat syurga di dunia. Saya dah dapat syurga di dunia. Saya cemburu, muslimat dirahmati Allah. Saya cemburu dengan ibu yang merasa hidup atas dunia ni kerana penderitaannya yang dulu Allah beri syurga yang diawalkan. Itu syurga. Saya kadang-kadang ustazah pagi teringin nak makan ni, tak cakap lagi dengan anak. Tengah hari yang seorang ni datang, kau macam tahu je mak teringin nak makan ni. Alamak, kita kan BFF, tahu mak teringin apa. Syurga kan begitu. Baru terfikir dah datang, belum minta muslimat, tak perlu dikupas buahnya, pohonnya datang menunduk kepada kita yang sedang istirahat. Subhanallah. Ibu yang mana ni? Ibu yang kukunya tercabut dulu membesarkan anak-anak. Bapaknya tak besarkan dia ustazah. Tapi saya tak pernah cerita buruk bapak daripada anak-anak. Saya tak pernah cerita. Itu takdir saya bersuamikan lelaki yang begitu. Tuhan, aku belajar sesuatu. Aku jumpa dengan seorang perempuan yang asyik cerita buruk bapak kepada anak. Dia tak dapat nikmat macam ni ya Allah. Dia dibalas di hujung-hujung usianya, anak tinggalkan dia. Kenapa anak tinggalkan dia? Sebab tak perlu kata, kau tak payah carilah, bapak tak guna tu. Rupanya akhlak ibu yang begitu, makin lama anak makin menjauh. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi ibu yang bertahan dalam sabar, yang simpan kesukaran, hanya mengadu kepada Allah, bahagianya hidup di hujung usia. Belum masuk syurga, kehidupannya sudah seperti syurga. Saya cemburu. Apa rahsia cik? Subhanallah. Kalau dulu saya dapat 5 sen lah saya guna. Tapi nanti petang pergi cuci rumah orang pula, malam pergi buat kuih untuk jual pagi besok pula. Apa saja boleh datangkan duit. Anak ramai ustazah. Tapi alhamdulillah dapat sambung belajar sana sini. Jangan lupa minta tolong dengan Allah. Allah dia baik ustazah. Kita tak payah jerit-jerit kat orang. Kita cerita je pada dia dalam hati. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya Rabb. Faham ya muslimat? Ini wanita. Penghijrahan apa saja yang berlaku muslimat, Allah takkan zalim pada kita. Buktinya disuruh sembelih Ismail, dengan yakinnya Ibrahim just do it. Anak pun kata perintah Allah kot ayah, kenapa kita nak tangguh, buat terus. Masya Allah. Sekonyong-konyong didatangkan ganti yang luar biasa, tak pernah terfikir di akal. Lalu apa yang kita nak bagi tahu pada diri kita, wahai para wanita? Bukan aku yang memilih hidup derita begini. Bukan aku yang nak duduk dalam kasut begini. Bukan aku yang pilih takdir ini ya Allah. Tapi Engkau yang telah menentukannya. Maka ala kulli hal muslimat dirahmati Allah, ini yang kita selalu sebut dalam diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah tu bukan Tuhan aku saja. Allah tu juga Tuhan segala binatang, Tuhan segala tumbuh-tumbuhan. Tuhan suami aku adalah Allah. Aku sebagai isteri, sahabat dirahmati Allah, takkan kita nak jadi apa? Bini-biniku gangster, apa benda drama tu kan sahabat. Saya ingat dia seorang boleh pukul saya. Saya pun boleh pukul dia tau. Kita ngeri tak kalau tengok dekat paper muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Seorang suami lebam-lebam kena pukul dengan isteri. Saya kata takutnya tengok ni. Tanta isteri ni jiran aku, risau kan sahabat rahmat Allah. Takut kita dengar. Apatah lagi seorang isteri memukul suami. Seorang suami pukul isteri, itulah dayus sebenarnya. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Kalau ada seorang wanita bertahan dengan sikap seorang suami,
Subhanallah, semoga ingatkan dirimu tentang syurga. Kalau ini boleh membuka luas pintu syurgamu pada aku, ya Allah, kuatkan aku. Alang-alang aku bersabar untuk 20 tahun ini, ya Allah. Beri aku kekuatan untuk terus bersabar sampai tarikh kematian aku, ya Allah. Sebab iblis dengki tengok sabarnya kita 20 tahun, ibu-ibu dirahmati Allah. Iblis tahu ada berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Siapa yang cakap Allah janjikan berita gembira pada orang yang sabar. Iblis tahu benda tu. Tetapi kita menjadi orang yang sabar, ingat tak payah cari musuh lain atas dunia. Kakak ipar kita musuh, mak mertua kita musuh, jiran sebelah musuh, girlfriend suami kita musuh, semua kita nak musuh. Akhirnya kita tak sedar bahawa ada musuh khas yang Allah telah cipta, aduwwum mubin. Tu duk dengki sebab kita sabar selama ni. Faham ya muslimat? Sebab orang sabar tempatnya syurga, tak ada lain dah. Kehidupannya berhujung syurga. Aku ni duk sakit hati tengok manusia disuruh sujud, terus sujud. Sebab dulu perintah sujud tu datang pada aku, tapi aku menempelak. Pasal apa pula aku kena sujud kepada Adam, wahai Allah? Aku diciptakan daripada api dan diciptakan daripada tanah liat yang hitam, kering. Kenapa aku pula kena sujud pada dia? Kalau dia ikut je masa tu, Allah bukan suruh iblis terus sujud menyembah Adam, tidak. Yang hanya layak disembah adalah Allah. Tapi Allah nak test je. Aku cakap ni jangan tanya logik ke tak logik, ikut je. Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi orang perempuan ni, subhanallah, kita tak boleh tanya kenapalah suami aku dia, ya Allah, bukan suami orang tu. Tukar sekejap, seminggu ke, sehari ke, sahabat? Boleh tak main tukar-tukar suami macam tu? Aku tengok suami kau romantik sangat, tukar dengan aku sekejap. Kan sahabat rahmat Allah. Tang romantik tu kita nampak. Tang yang kita tak nampak tu, sahabat-sahabat rahmat Allah, sebab tu tak sama sekali layak kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tak. Kita hanya disuruh, ya Allah, begini rupanya setianya isteri para rasul kepada suaminya. Tuhan, begini rupanya cintanya seorang sahabat kepada sahabatnya. Bak kata musuh Nabi Muhammad ketika itu bernama Abu Sufyan. Aku tak pernah melihat seorang sahabat yang mencintai sahabatnya seperti cintanya Muhammad kepada para sahabatnya. So ada apa dalam persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan mengambil kepentingan kayanya Abu Bakar, aku nak kawan dengan orang macam Abu Bakar je. Dia tak meninggalkan orang miskin macam Bilal bin Rabah pun. Faham ya muslimat? Sebab bersahabat ni untuk sama-sama masuk ke dalam syurga Allah. Bukan bersahabat nak pilih siapa kereta aku boleh tumpang di masjid, kereta kancil tak main lah. Kan muslimat? Kita nak kereta orang besar-besar je. Kan? Nanti nak pergi kuliah kau datang hon depan rumah aku lah. Kan bangga ni boleh berselfie sama Mercedes ni ambil aku ni. Sahabat dirahmati Allah, orang tak tahu nawaitu kita, tapi jujur kita sedang membohongi diri kita sendiri. Aku berkawan dengan orang ni ada kepentingan ke? Aku diuji dengan suami sendiri, diuji dengan anak-anak sendiri. Sebenarnya kepada siapa aku berserah? Muslimat. Sebab dulu kita bahagia, belum tentu Allah hijrahkan kita kepada kehidupan yang lebih bahagia di dunia. Tapi Allah nak beri hijrah yang paling besar. Itulah dengan ujian ini kehidupan yang paling besar. Hijrah kita terus dimasukkan ke dalam syurga. Cuba nawaitu begitu. Maka kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, cukuplah mengingatkan dirimu tentang syurga. Betul lah ibu-ibu dirahmati Allah? Cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Ustazah senanglah cakap sepatah perkataan syurga, syurga, syurga. Masalahnya sahabat dirahmati Allah, yang sedang memburu syurga tu kita. Maka bila kita yang diuji, ingatkan dirimu tentang syurga. Jangan sibuk suami kita ni nanti syurga ke tidak, anak-anak kita syurga ke tidak. Ustazah yang duk bercakap syurga neraka, syurga neraka, syurga ke tidak kau rasa ustazah tu? Kan sahabat dirahmati Allah, kita sibuk. Sedangkan sahabat-sahabat, saya selalu ceritakan dalam kuliah-kuliah saya, ustazah, saya nanti kalau duduk dalam syurga nanti dengan suami pertama ke suami kedua ustazah? Kemain lagi soalan. Kenapa pula cik? Suami pertama tu kahwin 4 orang anak ustazah, alhamdulillah semua berjaya, tapi dia tak solat sampai ke akhir hayat. Macam mana nak syurga suami saya ustazah? Solat pun tak. Kan sahabat?
Lepas tu Pak Imam Masjid ngorat saya, kan? Kahwinlah dengan dia. 4 bulan meninggal pula Pak Imam tu. Tapi walaupun 4 bulan Ustazah dia bawa saya ke masjid, hari-hari baca Quran sama-sama. Agaknya nanti saya syurga dengan suami pertama ke suami kedua. Dia stres fikir, suami pertama ke suami kedua. Datang pada Ustazah Zai, "Acik rasa acik ni kompom syurga ke?" Faham tak? So jawab sendirilah, muslimat dirahmati Allah. Suka jumpa orang perempuan begitu, memikirkan, menghisap-hisap tentang orang lain. Kita banyak buat silap di situ, wahai para wanita. Cuba latih dan paksa diri kita. Aku ni tak cukup amal. Kalau ini hari terakhir, kali terakhir aku mendatangi majlis ilmu, ya Allah, tak sempat beramal, aku mati dah. Maka sebelum aku beramal, niat kena ada dulu. Niat, Ustazah, kalau saya tak sempat bertaubat macam mana? Taubatlah sekarang. Tak ada wuduk Ustazah, macam mana nak bertaubat? Itu kesian. Faham tak, muslimat dirahmati Allah? Akak diperdengarkan perkara baik, menerawang kepala kita. Ya Allah, dulu aku buat benda jahat yang Ustazah sebut ni. Astaghfirullah, Tuhan ampunkan aku, ya Allah. Itu semalam saya bermula rakaman rancangan baru di TV Al-Hijrah. Agak-agak rancangan tu tajuk apa? Saya dengan Jaja tak larat nak gelak, sahabat. Ustazah, kita ada slot baru ni untuk Ustazah. Ustazah kan pagi-pagi dengan Assalamualaikum. So sekarang ni kita nak Ustazah tutup malam kami dengan satu rancangan. Rancangan apa pula korang ni? Waalaikumsalam. Sabar je lah kan. Jadi Ustazah penikut je lah, sahabat. Tunggu tak lama lagi. Bulan Muharram tak lama lagi kan. TV Al-Hijrah ni bila bulan Muharram, sebab birthday dia kan. 1 Muharram dia ditubuhkan dulu. Jadi bila Muharram tu ada je lah rancangan baru. So semalam start rakaman. Saya tergelak-gelak. Apa hal pula tajuk Waalaikumsalam. Tapi konten dia cantik juga, bagus juga, sahabat dirahmati Allah. Contoh ada satu tajuk tu, Malam Masih Muda. Tapi kita tak buat apa-apa lagi. Kan selalu anak-anak muda kita kan, alah bu, relax lah, malam masih muda. Tapi berapa ramai kita dah tua, kita baru sedar masa muda kita banyak terleka. Sebab tu kita minta, wahai Allah, ampunkan dosa-dosaku saat muda, saat lupa, saat alpa, saat leka, saat jahilnya aku dahulu, ya Allah. Syukur Engkau hidupkan aku sampai ke hari ini, ya Allah. Tu yang lafaz Alhamdulillah awal tadi Ustazah sebut. Kenapa syukur Allah hidupkan kita hari ini? Bukan kerana mengenang ujian-ujian yang hari ini pun masih ada orang menyeka air mata. Ujiannya tak habis lagi, sahabat. Problem dia tak settle lagi. Itu biasa. Tapi siapa yang bangkit pagi tadi? Siapa yang memberikan roh nyawa kehidupan pada kita? Allah nak aku hidup. Tolong ingat, Allah yang pilih aku hidup. Sebab ada di sana orang yang masih mau hidup, tapi Allah kata la fa iza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ah wa la yastaqdimun. Kau nak hidup lagi, tapi dah aku bagi kau peluang saat ni je. Satu saat lagi, Allah please lambatkan, tangguhkan. Dak sekarang mati dia, sahabat. Di Mina baru-baru ni seorang pentazkirah kan, sahabat rahmat Allah, hamba pening, jatuh meninggal terus. Ya Rab, di bumi barakah. Kenapa tak selesaikan kerja haji dulu, ya Allah? Saya menguruskan kerja umrah, sahabat. Tak boleh lupa, selalu bagi contoh ni. Seorang ayah pergi dengan anak lelaki tanpa keluarga lain, tanpa isteri. Di Mekah sihat, balik ikut Madinah, Madinah sihat. Ustaz, tak apa pakcik sihat ni, biasa buat kerja kampung, boleh angkat beg tolong Ustaz. Duduk sana pakcik, tak apa, kat Madinah sihat. Check in di airport Madinah. Sampai ke LIA sihat, sahabat-sahabat rahmat Allah. Nak balik ke Johor, singgah R&R Seremban, nak solat, nak makan. Anak telefon, Ustaz, bapak saya dikejutkan tak bangun, meninggal dalam kereta perjalanan nak balik ke Johor. Tuhan, ni seorang ustazah ni kata, Tuhan, kalaulah mati tu boleh minta cepat, kenapa Engkau tak matikan pakcik tu semalam di Madinah, dikebumikan di perkuburan Baqi', ya Allah. Kalaulah mati tu boleh minta tangguh, kenapa Engkau tak tunggu sekejap bagi dia mati dalam rumah dia, dihadap oleh isteri dan anak-anaknya yang lain, ya Allah. Tapi Engkau pilih dia mati saat itu. Kami terkejut, sahabat-sahabat, sebab di dalam keadaan sihat walafiat. Maknanya apa yang kita belajar? Aku tak boleh tangguh, ya Allah. Allah hidupkan aku hari ini bukan Allah nak tanya masih kecewa lagi, engkau gembira macam mana punya level hari ini, tak.
Adakah kita sudah buat persiapan untuk hari kita dipanggil pulang oleh Allah? Yang saat bila kita dah balik hijrah ke alam baqa itu muslimat, tak ada lain yang mereka semua jeritkan kecuali Rabbirji'un, aku nak balik semula ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk bersujud. Untuk apa? Untuk taat ibu ayah. Untuk apa? Untuk tidak menengking-nengking suami. Ya Rabb, Masya Allah Tuhan, minta balik ke dunia hanya semata-mata satu saat nak buat kebaikan. Allah kata yang berjuta saat aku beri hidup dulu, kau buat apa? Kita bila ditempelak begitu oleh Allah Tuhan, malunya di hadapan Allah sahabat. Gelapnya barzah kita hanya boleh diterangkan dengan Quran yang kita jadikan teman dalam kehidupan kita. Sempitnya barzah kita hanya boleh diluaskan dengan Quran yang kita jadikan manual book kehidupan kita. Masya Allah sahabat-sahabat, sorang-sorang kita di alam barzah, tapi rupanya banyak kitab-kitab yang menceritakan kehidupan di alam barzah, menceritakan di sana akan didatangkan ramai makhluk untuk menemankan si mati dalam iman. Makhluk bentuk apa tu Ustazah? Ex-girlfriend dia ke yang teman kat dalam tu? Tak, akak tak sanggup nak teman, konon sehidup semati. Sanggup tak sahabat? Hantar ke kubur tu biasa, tapi jap Pak Cik penggali kubur, kuburkan saya sekali, kami dah janji nak sehidup semati. Memang tak pernah jumpa, pernah masuk berita? Tak pernah kan sahabat? Tak pernah. Sebab tu suami saya kata, bang, kalau saya tak payah cakap macam tu boleh tak? Kita buat persiapan je, InsyaAllah kita mati together. Tak berani nak cakap ya ataupun tidak, tak berani. Muslimat dirahmati Allah, mati together. Kalau kau mati rasa aku ikut, tak ikut rasa sahabat dirahmati Allah. Cakap je lautan api sanggup direnangi, kemain lagi kan? Sebab apa? Semua kita akhirnya pun akan sorang-sorang. Jadi yang diuji Allah sekarang ibu tunggal, ibu tinggal, tak pernah doanya dikabulkan Allah untuk berpasangan. Anda bukan hina. Semua kita hari-hari pun sahabat melalui hari-hari yang Allah takdirkan, akhirnya semua kita pun akan sorang-sorang. Suami takkan teman, anak-anak takkan teman. Tapi janji Allah, bila hidup kita bertemankan Al-Quran, kita takkan sendirian di dalam sana. Sebab tu almarhum bapa saya menghembuskan nafas terakhir Rejab tempoh hari, bila bawa cucu-cucunya mengelilingi kuburnya saat ini. Apa yang kita dengan yakin cerita, atuk bukan duduk seorang dalam ni, ramai kawan-kawan yang Allah hantarkan. Kawan macam mana Umi? Muka dia cantik ke tidak? Tak bolehlah kita fikir, sebab dah berbeza alam atuk dengan alam kita. Kenapa kita very confident? Sebab kita nampak atuk baca Quran hari-hari, atuk mengajar kita kebaikan setiap hari. InsyaAllah atuk luas, rumah dia lebih luas daripada rumah atuk yang atuk tinggal itu kan? Terang benderang, tak payah bayar bil TNB pun. Ada ramai kawan-kawan atuk dalam tu, supaya menjadi contoh kepada yang lain. Kita yakin. Jadi anak-anak, pernah tak tengok rakan sebaya meninggal dunia? Pernah tak tengok bayi meninggal dunia? Maknanya siapa kita tua muda boleh mati kalau kita tak buat persiapan. Kata Imam Ghazali, sahabat-sahabat, jangan tangisi si mati, tangisi kamu yang bakal mati. Sebab tu bila kita ambil pelajaran daripada kematian, ya Allah, akulah yang sedang terkujur dengan dilitupi kain putih tu, ya Allah. Sekejap lagi aku akan diangkat ke dalam bilik air. Aku dah tak boleh pilih syampu mana, sabun mana, ya Allah. Akulah tu, ya Allah. Dan kain kafan yang sedang dibentang tu pakaian terakhir aku, ya Allah. Aku akan diusung dalam keranda. Mewah kereta aku kat dunia, tapi rupanya van jenazah masjid yang buruk kita tengok sekarang ni sahabat. Saya kalau pergi ceramah dekat masjid kat kampung-kampung pedalaman Ustazah, nak beli van jenazah, nanti Ustazah tolong doa, insya-Allah saya boleh bantu dengan apa cara, mudah-mudahan. Sebab apa sahabat, ya Allah, tak sanggup tengok van jenazah dan nak relai berpuluh tahun sahabat dirahmati Allah. Kan? Jadi maknanya Tuhan, kaya mana orang kampung ni nanti yang bawa ke kubur van jenazah buruk ni.
Begitulah ketika mak mertua saya dibawa ke perkuburan. Siapa nak temankan mak ni? Dah mak tak ada anak perempuan, ustazah lah duduk dengan jenazah dalam van jenazah. Menangis bukan kerana mak mertua duduk dalam keranda tu, tapi menangis, Tuhan, cantik mana kereta yang kita hadiah pada orang tua kita. Van ini yang buruk ni bawa dia ke perkuburan. Dia tak boleh meronta. Tapi kita tahu sekarang jenazah yang dalam keranda tu sedang menjerit. Kalau dia orang baik, tolonglah, pelan sangat kau bawa aku ni, lajulah sikit, aku tak sabar ni. Yang sedang menunggu dia adalah lubang-lubang syurga Allah Subhanahu wa taala yang diawalkan. Taman-taman syurga, sahabat. Tapi kalau yang diusung tu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, tak sempat bertaubat nanti, tapi tunggu tiba-tiba mati. Sahabat, apa jeritan dia? Pasal apa hang laju sangat ni? Aku takut ni tu lubang neraka yang sedang tunggu aku. Dia menjerit, meronta. Kita yang usung jenazah mak kita ni, kalau kita dengar jeritan tu macam mana, muslimat dirahmati Allah, kita pun takkan sampai hati. Ya Allah, Pak Imam, saya tak nak hantar mak saya ke lubang kubur. Yang mak saya kata ni sedang ditunggu oleh lubang-lubang neraka ni. Biar saya awetkan mak saya duduk dalam almari, saya tengok hari-hari, doktor. Boleh tak doktor? Tolong saya bayar berapa juta pun tak boleh. Sahabat, mereka yang diusung dalam keranda tu semua sedang menjerit. Ada yang minta lajulah sikit weh, padahal mana ada orang berlari bawa keranda. Semuanya pelan-pelan, kalau boleh nak lambat sampai, sebab si tukang usung tu dah ada dah anak dia, suami dia. Betul kan muslimat? Tapi dia kata, kenapa slow sangat ni? Lajulah sikit. Kenapa laju sangat ni? Pelanlah sikit. Tergantung kepada amal ketika hayat kita dulu. Ya Rabb, semua kita akan berhijrah ke alam baqa. Maka jangan sibuk dengan yang fana yang bakal kita tinggalkan. Ini hanyalah tempat untuk kita meninggal. Tolong bersiap sedia untuk penghijrahan yang kekal abadi. Itulah transitnya alam barzakh, yang abadan abada adalah alam akhirat. Jadi muslimat dirahmati Allah, untuk mendapat semua ini tak lain tak bukan perlukan pengorbanan. Kan? Waktu dulu kecil-kecil, ustazah darjah 2 lagi dah pakai kain songket, baju putih, duduk atas pentas. Bila tiba-tiba musim nak hijrah macam ni lah, 1 Muharram detik permulaan, kan? Ingat lagi kecil-kecil dulu, sahabat dirahmati Allah. Jadi dia punya jerit, hijrah itu pengorbanan, macam tu, kan? Jadi Masya Allah, rupanya hijrah ni perlukan pengorbanan. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Jangan duk nyanyi je. Bila cucu kita balik pada tadika Islam, kan, nenek-nenek, kakak jadi ketua nanti nak nasyid, hijrah itu pengorbanan. Ceritalah sikit. Apa maksud pengorbanan tu? Sakit perut. Moga-moga yang sakit kat sini Allah gantikan kesihatan, kebaikan, kesenangan berpanjangan di sana. Tak apa sayang, sakit sekejap kat sini, sekejap je, setakat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nu yang tadi bersabar 20 tahun. Boleh jamin tak kita boleh hidup untuk 20 tahun lagi akan datang? Tak, sahabat. Mungkin kita hanya perlu bersabar untuk 2 tahun. Kita hanya perlu menambah sabar kita untuk 2 bulan. Mungkin lepas kita menangis panjang hari ni, lepas 2 jam kita meninggal. Sabar inilah yang akan didatangkan berita gembira di akhirat. Subhanallah sahabat. Sebab tu kekuatan dalaman seorang wanita kuat. Muzayyanah Abdullah, tak ada siapa boleh tolong kau kat sana. Suami kau imam, tak ada siapa boleh tolong kau. Diri sendiri, man amila salihan fali nafsi. Maka nak kuat dalaman, percayalah majlis ilmu yang bertalu-talu. Ini satu terapi muslimat. Saya dah jumpa ramai muslimat. Hijrahnya seorang artis, biasa jadi anak murid BFF saya hari ni. Kita sembang, bukan kita membawang sahabat, kita sembang. Minta maaf ustazah nak tanya, ustazah cemburu dengan hijrahnya kamu ni, Masya Allah. Sibuk sebagai artis, masih ada job yang insya Allah halal di sisi Allah, tapi masih sibuk menyusun majlis ilmu, tadabbur, hadis, Quran. Mana masa ambil ustazah? Kita yang nak, kita yang merasa lazat, kita kena susun masa kita. Sebab tu penghijrahannya nampak bukan lagi membalut tubuh, tetapi betul-betul menutup aurat. Faham ya? Tapi di sana ada yang mendakwa artis ni hijrah juga. Macam mana pakai tudung macam ni ya Allah? Baju masih melekat kat tubuh. Cuba tanya, dia tak istiqamah dalam majlis ilmu. Faham ya muslimat?
Tak kiralah dia artis, dia apa Jaja kata minggu depan ni Ustazah akan bercakap depan founder produk. Apa benda tu je tak faham. Kan dia duk buat satu program kan Ustazah. Semua orang-orang hebat ni depan Ustazah ni juta-juta. Padahal dia panggil Ustazah pula. Sebab depa ni nak hijrah. Nak hijrah sahabat, salah orang kot depa ni jemput Ustazah ni satgi kena satgi kan. Maksud kena tu apa sahabat? Tak salah untuk jadi wanita kaya seperti Khadijah. Tapi cuba tengok pengorbanan Khadijah. Pernah jadi balu? Siapa yang balu, siapa yang janda dalam takdir hidupnya anda tidak hina. Jangan pernah kata sahabat sejak saya jadi janda, saya jadi balu ni Ustazah, semua orang menjauh dengan saya. Anda tidak hina. Tetapi kadang-kadang perbuatan kita yang menjemput hinanya orang kepada kita. Faham ya sahabat? Sebab Khadijah dah buktikan sehingga dipilih menjadi isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku sahabat-sahabat? Tetap walaupun harta ni ana yang punya, suami didahulukan. Kita baru kereta kita bayar bang, ingat saya mati ni jangan kahwin lain tau. Kalau kahwin jangan pakai kereta ni. Kereta ni kereta saya, bukan kereta abang. Kan lelaki pun minta lah dia tak mati dulu sebab dia kereta dia bukan kereta aku. Tuhan, sahabat-sahabat rahmat Allah, baru kita bayar rumah sekejap kan. Kata abang ni tak sedar diri ke? Suami bila dibegitukan sudah hilang harga dirinya sebagai seorang suami. Dia tak minta apa sahabat. Dia cuma minta hormat sebab aku ni suami. Faham ya muslimat? Begitu juga kita isteri. Kalau dibelai, didokong dari kereta pergi kat pembaringan macam drama-drama Melayu tu, memanglah kita sweet bahagianya. Tapi sebenarnya kita tak dapat macam tu pun tak apa. Yang penting berikan kasih sayang sampai ke akhir hayat. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Betul tak dapat gelang emas pun tak apa, bau jambatan pun tak apa Ustazah, asalkan sayang saya. Kita hanya perlu kasih sayangnya sahabat dirahmati Allah. Tapi yang kita demand macam-macam tu nafsu. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita tak mengakui Khadijah. Ya Rasulullah, dah habis segala harta, nak beli kain kafannya pun tak mampu. Andai tulang belulangku boleh dijual setelah kewafatanku ya Rasulullah, jadikanlah ia sebagai jambatan untuk melaksanakan kerja dakwahmu ya Rasulullah. Kita kenal suami kita, dia mentaati Allah dengan taat yang luar biasa sahabat. Tolong taati suami selagi mana yang dia perintah pada kita. Tegur cara kita berpakaian, tegur cara kita bercakap, sebab dia nak selamatkan kita daripada neraka Allah. Tapi ada isteri yang tak selesa pun. Kenapa suka hati aku lah, baju aku beli kot, bukan kau yang beli. Sahabat, tidak ada syurga untuknya. Jadi kita tak salah kalau kita lebih tinggi daripada suami kita. Tapi bila kita mula meninggi diri, berbanding kita terlupa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, macam mana kita nak merebut syurganya Allah. Jadi taat ni memang penat ibu-ibu dirahmati Allah. Saya menulis buku Husnuzan yang terkini dilancarkan di pesta buku baru ni. Sahabat, sangka baik dengan Allah. Tugas kita hanya taat, kan? Takdir biar Allah yang tentukan. Kalau ini takdir Allah kepada kita, ajarkan aku kuat. Berdamai saja dengan takdir. Sebab kalau kita memilih untuk berperang, yang kalah pasti kita sedang berperang dengan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan, kan? Berjuang pula. Al-jihadu fi sabilillah. Kalau ini dinamakan perjuangan untuk agamamu ya Allah, maka limpah ruahkan rezeki kesihatan. Aku nak berjuang hanya untuk agamamu ya Allah. Hijrah membentuk persaudaraan. Sepatutnya sahabat. Tapi kalau dengan hijrah, Ustazah dulu saya tak pakai tudung. Tapi sejak saya balik kampung pakai tudung ni, kakak ipar saya semua menjauh dengan saya. Alang kau dah macam ustazah sangat. Betulkan cara kita berdakwah. Terkadang tak perlu banyak cakap. Hanya dengan terus tunjuk. Inilah dakwah Nabi SAW. Berbuat dengan musuh pun tetap buat baik. Sakitnya berbuat baik dengan musuh sahabat. Sakit. Tapi Nabi dah beri contoh kepada kita. Kalau Nabi boleh buat, kenapa kita masih teragak-agak? Orang datang dengan kejahatan, tetap dinyahkan kejahatan itu dengan kebaikan.
Saya bila bercakap bab ni memang lancar laju sahabat, sebab nampak apa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut seorang muzayyanah penat. Oh, nampak ingat baik sangat. Rupanya saya berjiran dengan Ustazah Zai tu, kucing pun dia sepak. Contoh sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab dia manusia biasa yang belum mati pun, apatah lagi syurga. Tapi yang dah confirm penghulu syurga, kita tak tiru ke? Yang disebut oleh Nabi Khadijah, yang disebut oleh Nabi Asiyah, disebut oleh Nabi Fatimah, disebut oleh Nabi itulah dia Maryam, kita tak nak tiru, tak nak ambil tahu pun kehidupan dia. Sedangkan confirm ummahatul mukminin, mereka inilah penghulunya, penghulu kepada orang-orang perempuan Islam yang bakal disyurgakan oleh Allah. Kenapa Maryam kena fitnah tapi dia masih serahkan pada Allah? Kalau diri aku kena fitnah tak apa, jangan agama Allah ini difitnah. Faham? Sibuk dengan agamanya, bukan sibuk dengan dirinya sahabat. Kemudian apa kata Fatimah? Subhanallah, Nabi boleh pilihkan lelaki-lelaki kaya di Madinah untuk diperjodohkan dengan Fatimah, tetapi dipilihnya Sayyidina Ali yang bukan orang berharta. Sebab apa sahabat? Nak mengkayakan jiwa, bukan mesti kaya zahirnya. Cukuplah Allah Maha Besar. Allah akan tolong aku dalam senang ataupun dalam sulit. Muslimat dirahmati Allah, yakin. Kemudian kalau kita menjadikan contoh, itulah dia Asiyah yang diuji dengan orang paling dekat suaminya. Dia tak minta jahannamkanlah Fir'aun ya Allah, tak pernah keluar di lisan dia. Tapi cukuplah engkau benakan aku sebuah rumah di dalam syurga wahai Allah. Nampak syurga, lupa kejahatan Fir'aun. Kita macam Ustazah, tunggu sekejap nak ngadu pasal suami saya. Jahat sangat ke kak? Jahatlah. Ada macam Fir'aun? Tak adalah macam Fir'aun, baik sikit. Kalau macam tu akak lebih banyak peluang ke syurga berbanding Asiyah. Sahabat yang dirahmati Allah, semua contoh-contoh ini dinukilkan, tapi kita tak cukup pun untuk menjadi seorang wanita yang benar-benar membuktikan hijrah kita akhirnya ke alam baqa, akhirnya masuk ke syurga Allah. Dan kita tak sungguh-sungguh berkorban untuk agama kita, untuk mempertahankan akidah kita. Seteguh akidah masyitah apabila dihumbankan keluarganya satu persatu di dalam kawah, termasuk anak yang baru dilahirkan sangat kecil, tapi bila ditanya siapa Tuhan kau sebenarnya, Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu juga adalah Allah. Kita akan diuji dengan ujian dahsyat datangnya Dajjal di muka bumi Allah. Yang paling mudah tertewas ketika itu adalah para ibu. Kerana apa ibu? Kerana Dajjal akan mengatakan, kau sanggup tengok anak engkau tu kelaparan, kehausan? Ni aku ada bawa air ni, pi bagi dekat anak engkau ni. Hanya kerana itu. Sebab tu akhir zaman, kata para ulama kita, makanannya bukan lagi beras, bukan lagi gandum, bukan lagi kurma, tetapi makanannya adalah zikrullah. Latih diri kita mulai hari ini ibu-ibu dirahmati Allah, zikran katsira, banyakkan zikir. Dengan zikir ini kita mengingat Allah, biar terpinggir segala permasalahan. Lupa ingat balik, beristighfar, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi saya nampak makin ramai dah berjoget-joget, saya nampak makin ramai dah mula ketuk-ketuk kaki dan paha. Jadi Masya Allah, jom kita ketuk sekali lagi dengan satu zikir yang begitu indah. Sebut nama Allah, bergetar hati kita. Sebab dalam lisan kita menyebut Allah, hati kita minta kepada Allah. Itulah pengkabul segala doa kita. Boleh ya? Wanita-wanita hebat yang berjanji untuk hijrah sampai hijrah terakhir kita adalah syurga. Yang dengan syurga itu bukan percuma, harus adanya pengorbanan. Jadi sama-sama kita, sambil ketuk-ketuk paha dengan kaki tau. Satu, mula. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sebut nama Allah dan banyak cantumkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya dengar alunan salawat nariyah, salawat tafrijiyah sebentar tadi. Kita tutup kembali dengannya bersama-sama. Kalau ada yang belum hafal, Google screenshot, jadikan amalan setiap lepas solat, pagi, petang, sebelum tidur. Mudah-mudahan lembut hati kita nak ikut Nabi, nak ikut Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ulang. Inilah hiburan seorang wanita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Walaupun kita bukan penyanyi tersohor pun, kita boleh mencari hiburan untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas jemputannya. Malaikat Allah pun dah didatangkan dengan pelbagai makhluk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cintai majlis ilmu. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Tolong jangan ada malam tanpa 2 rakaat tahajud. Yang dah buat berbelas-belas rakaat, jangan malam ni pergi buat 2 pula. Sahabat-sahabat rahmati Allah, maknanya start dengan 2 rakaat. Please, saya merayu anda jangan berhenti 3 perkara ini dalam tempoh 40 hari. Dan selitkan solat mesti awal waktu. Jadi orang perempuan, anda akan rasakan luar biasa ketenangan. Kalau 4 ni belum buat, tak payah tanyalah saya nanti duduk syurga level berapa agaknya ustazah. Tudung dah labuh dah ni. Solat masih hujung waktu. Nak healing tiap-tiap minggu, Quran pun tak dijeling. Sekian dimaklumkan. Sahabat dirahmati Allah, macam-macam kita diiman dalam hidup ni. Tapi yang very simple itu pun kita tak boleh buat. Okay? Jadi tolong buat yang ni dulu. Dia akan datang kelazatan lain. Kita yang akan ketagih, kita sendiri yang akan bermujahadah dalam jalan-jalan istiqamah. Wallahu alam. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Okay? Tak cukup 1 jam. Kadang-kadang bila nak balik, orang cakap macam tu, nak cukup kena 4 hari 3 malam. Bila 21 September ada lebih kurang 20 kekosongan, saya rehlah ibadah ziarah ke Padang Bukit Tinggi. Boleh tanya info pada page Facebook Ustazah Muzayanah, insya-Allah. Okay, biasa saya buat program-program macam tu sebab di dalamnya ada qiyamul lail, di dalamnya ada barulah betul-betul healing sahabat. Yang tak mampu, doakan satu hari nanti kita berhealing dengan macam-macam cara lagi. Ustazah cerita yang mampu, kadang-kadang kita sanggup keluar duit macam-macam sahabat. Pahal ustazah tu nak dapat berbulan-bulan baru dapat. Ni yang orang nak ajak 4 hari 3 malam boleh sama-sama berguling-guling dengan ustazah, sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi benda macam itulah kadang-kadang. Saya minta maaf kalau merasakan apa yang saya sebut tadi ada duit, bolehlah. Tak, sebab saya dulu pun bermula begitu. Susah sahabat, apatah lagi harga ribu-ribu. Kalau nak pergi rombongan sekolah RM100, mak saya kata tak payah, RM100 tu boleh buat makan kau 7 beradik. Tu dia sahabat. Tapi bila dah sampai masanya Allah bagi Tuhan, Masya Allah, Tabarakallah, semoga sama-sama kita disyurgakan oleh Allah. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh